Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alhamdulillah, kita di pagi yang ke-29 Ramadan. Kita pada pagi 29 Ramadan. Seperti yang Allah SWT berfirman, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan pada malam Lailatul Qadar itu, malam Qadar, malam kemuliaan itu, hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Alhamdulillah, mendung aja. Moga-moga Allah SWT terima segala amalan, usaha bakti kita, ibadah kita sepanjang Ramadan. Kita berada pada hari-hari akhir Ramadan. Kita berada pada hari akhir Ramadan. Sama ada diumumkan malam itu 1 Syawal ataupun masih puasa esok. Jadi menunjukkan, menandakan pada kita bahawa Ramadan akan berlalu pergi. Ramadan sementara, sekejap aja. Tapi Allah SWT Maha kekal. Moga Allah SWT menerima segala amal, bakti, ibadah kita, kesungguhan kita pada bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah SWT kira dan gandakan. Allah SWT kira, maksudnya Allah SWT terima amalan kita. Allah SWT beri gandaan yang sangat banyak kepada kita. Allah SWT kurniakan kita kebaikan, keampunan dan kebebasan daripada api neraka. Dan moga-moga Allah SWT kurniakan kita peluang lagi untuk bertemu dengan Ramadan yang seterusnya dan beribadat lebih baik lagi pada masa akan datang. Ramadan akan datang, insyaAllah. InsyaAllah kita nak habiskan, kita nak tutup tirai ulang kaji Matan Arba'in untuk sesi Ramadan. InsyaAllah pada masa lain, InsyaAllah masa lain akan datang, InsyaAllah ada peluang, ada rezeki, kita akan meneruskan bacaan. Baik. Sambung pada hadis yang ke-36. Al-hadits as-sadis wa thalathun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafzi. Maksud hadis yang ke-36 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melepaskan daripada seorang mukmin kesusahan, satu kesusahan daripada kesusahan dunia. Sesiapa yang melepaskan daripada seorang mukmin satu kesusahan daripada kesusahan dunia, satu je, nescaya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nescaya Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan daripada kesusahan pada hari kiamat. Dan sesiapa yang memudahkan untuk orang yang susah, sesiapa yang memudahkan bagi orang yang susah, bagi seorang yang susah, yassarallah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya segala urusan dunia dan akhirat. Sesiapa yang memudahkan seorang yang susah, nescaya Allah SWT akan mudahkan untuknya urusan di dunia dan urusan di akhirat. Dan sesiapa yang menutupi seorang muslim, sesiapa yang menutupi seorang muslim, melindungi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang melindungi aib seorang muslim, nescaya maka Allah SWT akan melindungi aibnya, auratnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan membantu, Allah Subhanahu wa taala akan membantu dalam membantu, Allah Subhanahu wa taala membantu hambanya selama mana hamba itu dalam membantu berada ataupun sentiasa membantu saudaranya. Allah sentiasa membantu orang yang sentiasa membantu orang lain. Ingat, Allah SWT akan sentiasa membantu orang yang suka bantu orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah SWT akan bantu orang yang suka bantu orang lain. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh satu jalan yang mana pada jalan tersebut dia mencari, dia menuntut ilmu, maka Allah SWT akan mudahkan baginya dengan jalan itu untuk sampai ke syurga. Sahhalallahu lahu, Allah SWT akan mudahkan baginya bihi, dengan ilmu tersebut, tariqan, jalan untuk sampai ke syurga, ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin, tidaklah berhimpun satu kaum, satu kumpulan, fi baitin min buyutillah, dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, yasluna kitab Allah, mereka itu membacakan kitab Allah, Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling memperdengarkan bacaan Al-Quran itu di kalangan mereka dalam kumpulan itu. Illa, tidaklah mereka melakukan seperti itu, amalan itu, kecuali nazalat alaihimus sakinah, maka turunlah ke atas mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka itu akan meliputi mereka oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, para malaikat akan mengerumuni mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri akan menyebut nama mereka dalam perhimpunan hamba-hamba Allah di kalangan para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kedudukannya tinggi, hamba-hamba Allah yang mulia.
Mereka adalah golongan yang mukramun. Para malaikat adalah kumpulan hamba Allah SWT yang sangat mulia. Tapi orang-orang yang melakukan amalan dalam rumah Allah, membaca Al-Quran, bertadarus, Allah SWT akan turunkan sakinah, rahmat, dan para malaikat akan mengerumuni, berhimpun sekali dengan mereka. Bahkan Allah SWT akan memuji-muji, Allah SWT akan menyebut kumpulan tadi, setiap ahli kumpulan tadi, nama mereka disebutkan di hadapan para malaikat. Malaikat hamba Allah SWT yang mulia, kita manusia yang banyak dosa, disertakan dengan hawa nafsu, tapi nama kita disebut mengatasi para malaikat. Waman batta'a bihi amaluhu, sesiapa yang telah melambatkannya oleh amalannya terlambat, maksudnya tidak beramal, bukan tidak beramal langsung, lambat. Waman batta'a bihi amaluhu, siapa yang amalannya lambat dengan sebab dirinya sendiri, lam yusri' nasabuhu, maka tidak akan mempercepatkannya oleh nasab keturunannya si mampu nak buat apa pun, berkaitan dengan amalannya. Hadis telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang kita bacakan tadi. Baik, terlihat pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man batta'a bihi amaluhu wa in kana nasiban. Siapa yang telah dilambatkan amalannya, siapa yang telah melambatkan amalannya, sekalipunnya seorang yang ada keturunan ataupun ada kedudukan bangsawan, lam yusri' bihi nasabuhu ilal jannah, maka keturunannya, kedudukan keluarganya tadi, dia akan mampu untuk membawanya, mempercepatkannya sampai ke syurga. Maka akan didahulukan oleh orang yang maka untuk sampai ke syurga tu, amalan yang akan memimpin seseorang itu. Walau kana abdan habasyian, sekalipunnya hanya seorang hamba Habasyi, ala ghairil amil, nya akan didahulukan, fayuqaddamul amilu bitta'ah walau kana abdan habasyian ala ghairil amil walau kana syarifan qurasyian. Kata Imam An-Nawawi, nasab keturunan tidak menjamin seseorang untuk sampai ke syurga. Maka akan didahulukan orang yang beramal mengikut ketaatan, sekalipunnya seorang hamba Habsyi, didahulukan lebih didahulukan ke atas daripada orang yang tidak beramal, sekalipun orang yang tidak beramal tadi kedudukannya mulia, kedudukan mulia, syarif, mempunyai keturunan Quraisy, sekalipunnya seorang yang syarif dan seorang yang bangsa Quraisy. Qala Allah Ta'ala, firman Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Selesai. Hadis yang ke-37, al-hadits as-sabi' wa thalathun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة فلله الحمد والمنة.
Subhanahu la nuhsi thana'an alaihi wa billahi taufiq. Baik, hadis yang ke-37. Allahu Akbar. Daripada Abdullah ibn Abbas, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah daripada Rabbnya, daripada Allah. Maksudnya hadis qudsi. Hadis yang ke-37 adalah hadis qudsi. Bima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, pada apa yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas sampai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hadis qudsi, hadis yang telah diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada firman Allah SWT yang diriwayatkan, yang disebutkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah SWT tabaraka wa ta'ala. Qala, firman Allah SWT, innallaha katabal hasanati, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanati wassayiat, sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan perkara-perkara yang baik, hasanah, wassayiat, dan perkara-perkara yang buruk. Thumma bayyana dhalika, kemudian Rasulullah SAW, kemudian Allah SWT menjelaskan perkara-perkara yang baik, maksudnya beri detail perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang dianggap baik, dikira baik, dan perkara-perkara yang dikira buruk. Thumma bayyana dhalika, kemudian Allah SWT, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan perkara tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Oleh itu, sesiapa yang bercita-cita dengan nak melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi belum lagi tak dapat melaksanakannya, hanya bercita-cita ingin melakukan kebaikan, belum melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilan, pasti Allah Subhanahu wa taala menulis di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan baginya hasanatan kamilatan, kebaikan yang lengkap, pahala yang lengkap. Niat nak buat tapi belum buat, Allah SWT dah letakkan pahala yang sempurna di sisi Allah SWT. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsira. Dan sekiranya seseorang itu bercita-cita ingin melakukan satu kebaikan, fa'amilaha, lalu dia pun melaksanakannya, buat betul-betul, maka Allah SWT menetapkan kebaikan disebut di sisi Allah SWT menjadi 10 kebaikan. Niat nak buat baik dan buat baik, maka pahalanya 10 kali ganda. Sehinggalah daripada 10 Allah SWT akan gandakan kepada 700 dha'fin, 700 kali ganda. Sehingga ila adha'afin katsiratin, sehingga Allah SWT akan gandakan lebih daripada 700 kali ganda. Buat niat satu kebaikan dan buat, Allah akan beri 10 kali ganda pahala kebaikan. Bahkan Allah akan seterusnya, Allah SWT akan gandakan kepada 700. Bahkan seterusnya Allah akan gandakan kepada gandaan yang lebih banyak lagi. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan sekiranya seorang itu bercita-cita untuk melakukan satu perkara yang buruk, sayyi'ah, falam ya'malha, tapi belum melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah SWT akan tulis baginya di sisi Allah menjadi satu amal hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Niat nak buat jahat tapi sik buat jahat, belum buat, maka Allah tulis, oleh karenanya sik buat tadi, niat dah ada tapi sik buat, sik jadi buat. Niat nak buat jahat tapi sik jadi buat jahat, maka Allah Ta'ala tuliskan, Allah tetapkan di sisi Allah perbuatannya tadi menjadi hasanah kamilah, menjadi pahala yang sempurna. Niat nak buat jahat tapi sik buat jahat, sik jadi cancel, maka dia dapat pahala yang sempurna, hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan, sekiranya dia bercita-cita dengan satu keburukan yang dia nak buat, lalu buat juga, maka Allah SWT akan tulis dengan perbuatan jahatnya tadi
satu sahaja keburukan. Satu sahaja keburukan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bila niat jahat dan buat, Allah tulis satu aja. Bila niat baik, si buat dapat satu pahala yang sempurna. Ya, bila niat baik dan buat baik, Allah tulis baginya 10 hasanah, kemudian gandakan kepada 700 hasanah, kemudian gandakan kepada gandaan yang lebih banyak. Tapi kalau niat jahat dan si buat jahat, Allah akan si jadi bila niat jahat, niat buat maksiat tapi cancel, maka Allah gantikan, Allah tuliskan perbuatannya tadi jadi hasanah kamilah. Jadi kalau niat jahat, niat maksiat, buat maksiat, Allah hanya tulis satu je. Hadis telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih kedua-dua mereka dengan huruf-huruf yang dibaca, huruf dengan lafaz-lafaz yang kita bacakan tadi. Fanzur ya akhi, kata Imam An-Nawawi, lihatlah wahai saudaraku. Semoga Allah memberi taufik kepada kami, kepada kita, kepada kami dan kepada kamu, bahawa melihat kepada azimi lutfillah. Semoga Allah beri taufik kepada kita sedar bahawa azimi lutfillah, sangat besarnya kelembutan Allah SWT terhadap kita. Wa ta'ammal, dan hendaklah kamu renung lafaz-lafaz yang ada dalam hadis tersebut. Firman Allah indahu, dalam hadis tadi disebut perkataan indahu, isyaratun ila i'tina'i biha. Perkataan indahu di sisi Allah, maksudnya kebaikan yang kita buat indahu, katabahallahu indahu. Allah katabahallahu indahu, Allah menuliskan kebaikan itu di sisi Allah, menunjukkan bahawa maknanya perhatian Allah. Allah nak bagi pahala, Allah sebut dengan Allah sungguh-sungguh nak bagi pahala. Allah SWT terangkan kepada kita dengan lafaz indah. Wa qawluhu kamilatan, dan perkataan firman Allah SWT kamilatan, hasanah kamilah, adalah untuk taukid, untuk menunjukkan kesungguhan sebenarnya perkara tersebut Allah SWT akan tulis. Bukan sepatutnya dari sudut bahasa dah cukup memadai sebut hasanah, tapi Allah letakkan dengan perkataan kamilah, menunjukkan bahawa Allah SWT betul-betul nak beri yang sempurna. Wa syiddatil i'tina'i biha, dan menggambarkan betapa bersungguh-sungguhnya Allah nak beri pahala kebaikan. Wa qala fi sayyi'ah, dan dalam Allah SWT menerangkan perkara-perkara yang sayyi'ah, allati hamma biha, yang mana dia seorang itu bercita-cita untuk melakukannya, thumma taraka, tapi cancel nak buat, maka katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Di sana pun Allah SWT firman dengan perkataan hasanah kamilah. Allah SWT takkidkan, Allah buktikan, Allah tunjukkan kesungguhan ataupun betul-betulnya Allah nak beri pahala yang sempurna bila niat buat maksiat tapi cancel. Allah SWT dalam hadis tadi dengan lafaz hasanatan kamilatan. Dan sekiranya dia mengerjakan maksiat tersebut, Allah sebut, Allah berfirman dalam hadis tadi, katabaha sayyi'atan wahidatan, sebut dosanya hanya dicatat satu sahaja. Fa'akkada taqlilha, maka Allah SWT membuktikan bahawa sedikitnya yang akan ditulis. Walam yu'akkidha bikamilatin, Allah tidak takkid, tidak buktikan kesalahan tadi dengan lafaz kamilah, tapi Allah guna lafaz wahidah. Maka ia menggambarkan betapa kelembutan Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Sekalipun melakukan dosa yang dikira hanya satu, sedikit, yang dikira hanya satu, sedikit, dan si sebut dengan sempurna. Mungkin balasannya balasan jahat tadi si disempurnakan mengikut tahap yang sepatutnya didapat. Betapa lembutnya Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Falillahil hamd, maka segala pujian itu hanya untuk Allah selayaknya. Wal minnah, dan segala nikmat itu milik Allah SWT. La nuhsi thanan alaihi, kita tidak mampu untuk menghitung segala nikmat Allah SWT, hanya dengan taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Selesai hadis yang ke-37.
Moga-moga Allah SWT pimpin hati kita, beri hidayat. Moga-moga Allah SWT sentiasa bimbing hati kita dengan petunjuk dan hidayat daripada Allah SWT. Semoga kita tersesat dalam nikmat kehidupan di dunia tu. Betapa besarnya nikmat Allah. Hanya niat kebaikan dapat pahala. Niat kebaikan dan buat kebaikan dapat 10 dan digandakan kepada 700 dan digandakan kepada lebih daripada lebih banyak lagi. Bila niat maksiat tapi cancel, dapat 1 kebaikan. Masya-Allah. Nikmat Allah SWT pada yang kita nak ingkarkan. Sehingga dalam perkara maksiat pun tapi kita cancel, Allah beri kebaikan juga. Hadis yang ke-38, al-hadits ats-tsamin wa tsalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in qarraba yuqribu wa ma tuqarribu وما تقرب تفعل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. Hadis yang ke-38 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, man 'ada li waliyan, sesiapa yang memusuhi seorang wali, kekasih bagiku, kekasih milikku, faqad adantuhu bil harbi, sungguhnya aku mengizinkan mengisytiharkan untuknya peperangan. Siapa yang memusuhi seorang wali Allah, Allah isytiharkan perang untuknya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah seorang hamba-ku taqarrub menghampiriku dengan amalan-amalan, dengan sesuatu amalan, ahabba ilayya, yang aku sukai, mimma aftaradtuhu alaihi, amalan yang aku telah fardukan ke atasnya, wala yazalu, dan sentiasalah dia hambaku, abdi ayataqarrabu ilayya binawafil, sentiasalah berterusanlah dia menghampiriku, beribadat padaku dengan perkara-perkara nawafil. Maksudnya jaga amalan-amalan fardu, buat amalan fardu, dan menjaga sentiasa melazimi perkara-perkara yang nawafil, sehinggalah uhibbahu, sehingganya Allah SWT mencintainya. Untuk cara jalan untuk mencapai cinta Allah, laksanakan segala perintah yang wajib, memperbanyakkan melazimi perkara-perkara yang nawafil, yang sunat, sehingga Allah SWT mencintai kita. Apa tanda-tanda Allah SWT mencintai kita? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka apabila aku telah mencintainya, maka aku akan jadi pendengarannya yang mana dia mendengar dengannya. Allah menjadi pendengarannya yang mana seseorang itu yang mendengar dengannya. Maksudnya wali Allah, tanda Allah mencintainya, akan Allah SWT gunakan pendengarannya untuk mendengar perkara-perkara yang Allah suka dengar. Seterusnya, wa basarul ladzi yusiru bihi, aku akan jadi penglihatannya yang mana dia melihat dengan penglihatan itu. Maksudnya penglihatan seorang wali Allah hanya akan melihat kepada perkara-perkara yang Allah suka sahaja. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang mana dia memegang dengannya. Tangan seorang wali hanya akan sentuh, hanya akan pegang perkara-perkara yang Allah SWT suka sahaja. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan jadi kakinya yang mana dia
berjalan dengannya. Kaki seorang wali Allah, seorang yang telah dicintai Allah, seluruh anggota tubuh badannya, tadi sebut beberapa jenis anggota aja. Bukan bermaksud Allah itu ada jisim. Okey. Jadi fahaman Jahmiyah meletakkan jisim pada Allah salah, sedangkan Allah SWT itu mukhalafatuhu lil hawadith. Maksud hadis ini menunjukkan bahawa seseorang yang Allah SWT cinta kepadanya, maka Allah SWT akan jadikan pendengaran orang itu hanya mendengar perkara-perkara yang Allah suka. Allah akan jadikan penglihatannya hanya melihat kepada apa yang Allah SWT suka. Allah akan jadikan tangannya berbuat apa yang Allah suka. Allah akan jadikan kakinya hanya berjalan menuju kepada apa yang Allah SWT suka. Wala in sa'alani la'utiyanahu. Dan demi sekiranya kalau dia meminta kepadaku, jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan kurniakan, beri kepadanya. Dan demi sekiranya dia memohon perlindungan kepadaku, lau'idhannahu, pasti aku akan melindunginya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan maksud hadis tadi, jadi ya erti Allah SWT jadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya. Maksudnya kata Imam Nawawi, yuhtamalu kuntu al-hafidhu li sam'ihi. Diletakkan maknanya menjadi makna Allah akan menjadi penjaga kepada penglihatannya, pendengarannya, tangannya dan kakinya daripada perkara-perkara yang maksiat. Dan di antara tanda-tanda seseorang yang Allah dah cinta kepadanya. Macam ni nak dapat macam ni cara ataupun jalan untuk menjadi kekasih Allah. Maka caranya melazimi perintah-perintah yang fardu, jaga dan memperbanyakkan amalan-amalan nawafil, sehingga terbukti bila Allah SWT kasih pada kita, kasih pada seorang, semua penglihatan, pendengaran, tangan dan kaki kita hanya berbuat apa yang Allah SWT suka. Bila dah sampai tahapnya, apa-apa sahaja yang dia minta, Allah akan tunaikan. Minta perlindungan pada Allah, Allah akan lindunginya daripada segala perkara-perkara yang mengancamnya. Selesai hadis 38. Hadis yang ke-39, al-hadithut tasi' wa thalathun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis yang ke-39 daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan bagiku daripada umatku. Sabda Nabi, sesungguhnya Allah SWT memaafkan, Allah SWT mengampunkan keranaku daripada umatku. Sebab ada Nabi SAW, kita Allah ampunkan, Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan yang berlaku secara tidak sengaja, al-khata', perbuatan salah yang dilakukan tanpa sengaja, dan segala perbuatan maksiat ataupun perkara yang di luar ketaatan yang dilakukan secara nisyan, lupa, terlupa. Dan satu lagi, segala perkara maksiat ataupun derhaka yang dilakukan secara terpaksa, dipaksa, maka Allah ampunkan. Allah ampunkan kita sebab apa? Sebab ada Rasulullah SAW. Jadi dalam lafaz hadis tadi, innallaha tajawaza li an ummati, sungguhnya Allah SWT maafkan keranaku, bagiku ataupun keranaku, daripada umatku 3 jenis kesalahan. Kesalahan yang sengaja, yang terlupa dan yang terpaksa, yang dipaksa melakukannya. Maka bertuahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang mana kita diampunkan perbuatan salah kita yang disengajakan, yang kita terlupa, yang kita terpaksa, yang kita dipaksa melakukannya. Sebab kita umat Nabi Muhammad SAW. Innallaha tajawaza li an ummati.
Ya pada hak Allah lah. Apa-apa kesalahan yang berkaitan dengan hak Allah, maka Allah akan ampun. Tapi kalau ada kaitan dengan manusia, muamalat dengan manusia, maka kena jamin, kena ada jaminan. Maksudnya kena ada ganti rugi pada hak. Sebabnya hak melibatkan hak manusia, kata Imam An-Nawawi dalam syarah. Baik, hadis yang ke-40. Al-hadithul arba'un. Al-hadithul arba'un. Hadis yang ke-40. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu idza amsayta fala tanziris sabaha وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك من حياتك لموتك. رواه البخاري. Hadis yang ke-40 daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang bahuku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang bahuku. Biman kibi. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah telah memegang bahuku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah seorang yang asing. Seolah-olah kamu seorang yang asing. Au abiru sabilin, ataupun jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu orang yang hanya lalu pada satu jalan. Abir sabil, orang yang lintas jalan ya, sekejap saja. Maksudnya apa? Jadi orang asing tu orang yang asing menetap. Hiduplah di dunia ini seperti orang yang asing. Maksudnya orang datang. Orang datang tu sementara aja. Orang melintas jalan tu nyasi lama-lama itu dekat jalan dia. Maksudnya kita hidup di dunia tu kena ingat kita tu adalah sementara. Orang yang hanya melintas, orang yang hanya datang sekejap, berhenti sekejap saja di dunia tu. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sentiasa berkata, wa kana yaqulu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu. Sentiasalah Sayyidina Abdullah bin Umar ni berkata, idza amsayta wa fala tantazir as-sabaha. Bila kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu sampai waktu pagi. Dalam beramal, bila waktu petang, amalan waktu petang jangan tunggu nak buat pada waktu pagi. Sehingga tertangguh. Bila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu sampai pada waktu petang. Wa khudh min sihatika, maka rebutlah waktu sihatmu sebelum sakitmu. Rebutlah masa hidupmu sebelum kamu mati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rebutlah masa sihatmu untuk manfaat masa sakitmu. Rebutlah masa hidupmu untuk manfaat masa matimu. Baik. Dua lagi hadis yang terakhir. Al-hadithul hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-Asi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadithun hasanun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Jadi walaupun kitab nama Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Arba'in An-Nawawi, tapi Imam An-Nawawi memuatkan dalamnya 42 hadis. Hadis yang ke-41 yang kita baca tu. Daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau ni Amr bin Al-As merupakan orang yang bertanggungjawab membuka negeri Mesir. Amr bin Al-As. Jadi yang meriwayatkan hadis datang daripada Abdullah bin Amr. Dua-duanya adalah sahabat.
Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seorang pun di kalangan kamu sehinggalah dia menjadikan keinginannya mengikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, risalah. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang sehinggalah segala keinginannya menuruti ataupun menepati segala apa yang dah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama. Tidak sempurna iman kita kalau keinginan kita tidak disandarkan, tidak digaris pandukan, tidak mengikut garis panduan agama Islam. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kami telah meriwayatkannya, kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah, kitab Aqidah Ahli Sunnah, bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih. Baik. Agama adalah perintah Allah, dan agama bukan ideologi manusia. Agama bukan ikut nafsu sendiri dan nafsu orang lain. Bahkan nafsu kita hendaklah mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, mengikut apa yang Allah SWT, apa yang Allah kirimkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-42, al-hadis tsani wal arba'un. Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibn Adam law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح. Hadis yang ke-42, hadis yang terakhir dalam Arba'in An-Nawawiyah. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Hadrat Anas pun merupakan seorang khadim Rasulullah. Di antara khadim Rasulullah termasuklah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kudusi lagi, wahai anak Adam, wahai manusia. Anak Adam maksudnya manusia. Wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Sungguhnya kamu selama mana, wahai manusia, wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya selama mana kamu meminta padaku, doa padaku, warajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampun, pasti aku akan mengampunkan kamu, ala ma kana minka, pasti aku akan mengampunkan terhadap apa yang telah terjadi daripada kamu. Wahai anak Adam, wahai manusia, selama mana kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, pasti aku akan ampunkan apa yang telah engkau lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli pun. Maksudnya Allah nak tunjukkan kepada kita, nak fahamkan kita betapa Allah SWT Maha Pengampun. Allah tidak peduli pun kalau Allah nak ampunkan. Wahai anak Adam, firman Allah SWT lagi, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka, kalaulah dosa-dosa kamu itu sampai ananas sama, sampai memenuhi langit, sejauh mata memandang, sampai memenuhi langit. Thumma astaghfartani, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, pasti aku akan mengampunkan untuk kamu. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka law ataitani, sungguhnya kamu, kalau kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini kesalahan, sesungguhnya kalau kamu datang kepadaku membawa sepenuh bumi ini kesalahan, thumma laqitani, kemudian kamu berjumpa kepadaku, la tusyriku bi syai'an, kamu tidak mensyirikkan aku sesuatu pun, dengan sesuatu pun,
La ataituka biqarabiha maghfiratan, pasti aku akan datang kepada kamu sepenuh bumi keampunan. Pasti aku akan datangkan kepada kamu sepenuh bumi ini dengan keampunan, maghfirah. Betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Allah SWT terhadap kita. Allah tidak peduli kalau Allah nak ampunkan dosa kita. Kalau sekali Allah tidak peduli sebanyak mana pun dosa kita, sekali kita datang kepada Allah SWT dengan tanpa mensyirikkan Allah SWT satu, Allah pasti akan ampunkan dosa-dosa kita. Moga-moga di akhir Ramadan ini Allah SWT kurniakan kita keampunan. Keampunan. Allah terima segala amalan kita. Allah pilih kita untuk buat perkara yang baik, yang banyak lagi kebaikan yang lain. Moga-moga segala amalan, segala kebaikan yang kita usahakan, kebaktian yang kita buat, usahakan sepanjang Ramadan ini, Allah SWT terima, Allah Ta'ala makbulkan, Allah SWT beri ganjaran yang sempurna, yang lengkap, tanpa berkurangan sedikit pun. Moga-moga Allah SWT tempatkan kita dalam syurga bersama dengan orang soleh, syahadah, orang soleh, para nabi dan ulama-ulama, guru-guru kita, insya-Allah. Jadi sebelum mengakhiri sesi kita yang terakhir itu, mohon pada Allah SWT, moga Allah SWT terima daripada kita amalan-amalan ibadat kita, sedekah kita, puasa kita, qiyam kita, percakapan baik kita, diam kita daripada percakapan yang sia-sia. Moga Allah SWT terima niat-niat kita yang baik, niat-niat kita yang soleh, dan moga Allah SWT himpunkan kita dalam kelompok para ulama, para nabi, para syuhada dan orang soleh di akhirat kelak. Dan moga-moga Allah SWT himpunkan kita di syurga bersama Nabi kekasih Allah SWT, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Mohon doa daripada antum sekalian untuk doa pada saya. Moga Allah SWT jaga kita. Moga Allah SWT hapuskan dosa-dosa kita, jauhkan kita daripada segala musibah dan perkara-perkara yang mudarat. Moga Allah SWT jaga kita dunia dan akhirat. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'as salamah.